Kali saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan dan juga Kementerian Keuangan, seterusnya Menteri Keuangan, sebab telah berjaya menterjemahkan satu belanjawan untuk memastikan bahawa negara kita senantiasa boleh bertahan dari segi ekonomi, dari segi berbagai-bagai akibat serangan daripada virus COVID-19. Sebetulnya Datuk Dipertua, ekonomi negara kita ini telah mula merudum apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan selama 2 tahun, Menteri Keuangan dia dari Bagan, maka disitulah bermulanya ekonomi negara kita merusut, dan terus merusut. Ikuran daripada itu, Allah Maha Berkuasa. Mungkin kalau dibiarkan pemerintahan itu berlaku, mungkin negara kita ini akan menjadi bankruptcy seperti yang diwar-warkan. Dan terjelmalah satu kerajaan baru, yaitu Perikatan Nasional. Walaupun bukan melalui pilihan raya, tetapi kita melihat bahawa kerajaan ini sebagai kerajaan alternatif untuk memastikan kehancuran itu dapat diredahkan. Ramai netizen di luar bertanya kepada saya, Datuk, bayangkan kalau Bagan lagi Menteri Keuangan, COVID menyerang pada ketika ini, mungkin ramai rakyat yang mati, dia kata. Sebab Pakatan Harapan tidak ada hala tuju dia. Dia tidak mengurus ekonomi, dia tidak mengurus rakyat, dia tidak mengurus apa-apa. Yang dia urus politik. Politik dalaman, politik luaran, yang dia masih tuduh orang rompak, curi. Akhir-akhirnya sendiri yang terperangkap, disebabkan merompak juga. Jadi inilah yang masalah. Ini yang masalah dihadapi, dan Bagan tadi berbagai-bagai hujah, yaitu kononnya seharusnya bantuan direct ini secara langsung ini harus ditambah kepada 90 bilion dan bukan 45 bilion. Kalau kita kerajaan belanja 45 bilion, dia kata inilah kerajaan membajir, memboros tanpa memikir soal ekonomi masa depan negara. Ini yang berlaku. Jadi pokoknya yang berhormat Datuk Pertua, apapun yang kita lakukan bagi mata pembangkang, semuanya tidak betul. Yang betul cuma mereka saja. Jadi Datuk Pertua, saya ingin masuk, yaitu selepas COVID menyerang, sudah tentu dalam masa 2-3 bulan, bukan sahaja kita, bukan sahaja di negara-negara yang berhampiran, bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang dibentangkan oleh Berhormat Menteri Keuangan, yaitu mengalami kemerosotan ekonomi. Lebih dahsyat lagi daripada itu, negara seperti Amerika, seperti China, seperti Itali, bukan sahaja ekonomi hancur, bahkan ramai banyak nyawa yang terkorban. Dan kita bersyukur, kita berjaya membendung serangan virus COVID-19 ini dengan jayanya, sehingga WHO dan UN memberi pengiktirafan kepada negara Malaysia antara negara keempat atau kelima. Satu soalan. Ini saya kenal. Kalau tadi saya tidak kenal. Okay, terima kasih. Saya nak minta pandangan Kinabatangan sama beliau bersetuju tak cadangan daripada pihak pembangkang menambahkan RUU COVID ini menjadi jumlah 90 bilion. Sama Kinabatangan setuju tak? Terima kasih Kepong. Bukan bersetuju atau tidak persoalan dia. Persoalannya, saya rasa Menteri Keuangan kita orang bijaksana. Dan dia tahu mengurus ekonomi dengan baik. Dan kita serahkan kepada yang berhormat senator kita ini untuk merancang, kalau ada keperluan, Y45, kenapa tidak 200 bilion? Saya rasa Pak Dixon pun setuju. Y mesti 45. Mesti tambahlah. Kalau ada duit, yang penting jangan pinjam daripada bond samurai.
Sebab bon samurai akan memutung leher kita dengan samurainya. Ya, sikit ya kena tangan. Beberapa saat. Saya juga ingin sebenarnya menyatakan bahawa supaya kita mengulangi sekali lagi rangsangan 295 bilion. 45 bilion yang diminta oleh Bagan itu terlalu sedikit. Ulang sekali lagi 255 bilion yang dulu kita dah buat, kita buat sekali lagi. Apa pandangan kena batangan? Pontian, memang betul. Sebab itu, kita meletakkan Menteri Keuangan orang yang bijaksana, yang tidak suka bermain politik. Dia menengok unjuran ekonomi dunia dibandingkan dengan unjuran ekonomi yang ada di negara kita. Memang tidak dapat dinafikan. Negara Malaysia berhadapan dengan kemelesetan ekonomi. Ikuran daripada serangan virus COVID-19 ini. Ramai syarikat yang telah gulung tikar. Restoran yang tutup. Hotel yang bankrupt. Macam-macam. Gerai-gerai di kaki lima pun banyak tutup. Jadi ini memang satu halangan, kekangan kepada kita. Tetapi kita harus move on. Kita harus ke hadapan untuk melihat. Dan saya yakin kerajaan mempunyai perancangan terperinci. Memang memakan masa mungkin setahun, 2 tahun. Tetapi ini kita akan lalui. Kita kena belajar hidup dalam norma-norma baru. Kalau perlu, kalau kerajaan ada uang untuk dibelanjakan, untuk memulihkan ekonomi negara kita, kenapa dihadkan 45? Saya tidak setuju. Kalau ada, tambah. Kalau tidak ada, kita guna cara tidak ada. Itu yang penting. Sebab jangan kita sampai menjual harta kita, jangan sampai kita melelong harta benda kita. Pakatan Harapan dulu pokoknya semua dia jual. Tanah dia jual, air dia jual, rumah dia jual. Ini jual tanah air namanya. Jadi kita tidak mau kerajaan yang ada ini menjual tanah air. Menjual tanah air ini pendarhaka namanya. Apabila durhaka. Kena boleh Kinabatangan. Jempol. Sila jempol. Adakah Kinabatangan perasan bahawa semasa Bagan menjadi Menteri Keuangan, rakyat hanya dapat RM30, iaitu e-wallet. Hari ini bercakap soal rakyat tak cukup duit. Kenapa masa tipu, menjadi Bagan, BSH semua ada. masa menjadi Menteri Keuangan dulu tidak lakukan? Mohon pencerahan daripada Kinabatangan. Sebetulnya dari awal kita memang telah bantah. Kenapa bagi RM30 satu tahun, isi minyak motosikal pun tidak sampai. Jadi ini yang berlaku. Apabila kerajaan gagal mengurus ekonomi rakyat, mana ada pernah berlaku dalam negara kita sebuah kerajaan dipilih rakyat jatuh Kinabatangan dalam sedikit, 21 Kinabatangan. bulan. Kanga nak tanya? Ya, sila. Kinabatangan. Sila Kanga. Kanga Ya, Terima Kanga. kasih Kinabatangan. Saya nak tanya sebab dalam antara pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini adalah termasuklah bantuan yang untuk kesihatan daripada MySalam. Bukankah itu telah dibentangkan oleh Bagan dalam belanjawan yang lalu? Terima kasih Kanga. Right. Sama ada dibentang oleh siapa, itu bukan persoalannya. Persoalannya bagaimana melaksanakan apa ini belanjawan tersebut. Bermakna kerajaan yang ada pada hari ini telah melaksanakan dengan jayanya. Sehingga kita boleh membendung, mengurangkan apa ini penularan COVID virus ini dan membendung mereka yang sakit. Rantaian COVID kita cuba putuskan, kita leraikan. Ini yang penting. Bayangkan kalau Pakatan Harapan ketika itu menjadi pemerintah, saya rasa hari ini beribu-ribu nyawa akan mati. Sebab itu sekali lagi saya bersyukur. Sebab kita mempunyai kerajaan walaupun dikatakan kerajaan lemah, tidak cukup apa ini angka, tetapi itu tidak ada apa ini isu dia. Isu dia bagaimana kerajaan boleh menangani ekonomi, boleh membantu rakyat, boleh membantu penyaga, boleh membantu usahawan dan juga memastikan bahawa kita ada time frame. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 2022 ekonomi kita akan menjana dengan lebih baik, dengan lebih matang dan pembangkang tidak terus membuat fitnah dan sebagainya. Ini penting. Biar kerajaan yang ada ini melaksanakan amanah yang diberikan ini dan kita memberi sukukan yang padu. Asalkan kerajaan berada di landasan yang benar, Datuk Pertua, jangan bimbang. Kita terus bergerak ke hadapan untuk memastikan bahawa ekonomi negara kita terbela, rakyat terbela, petani terbela, nelayan terbela, usahawan terbela, para penyaga, tukang
Ini yang penting kerajaan harus utamakan. Terima kasih Tuan-Tuan, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan.